Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat kita bersedia untuk mempelajari satu lagi topik yang dinamakan kalau arthritis anda dah lama sangat masih lagi tidak berganjak, masih lagi bertambah teruk pula tu, mungkin anda berminat untuk mendengar dan juga untuk membantu ramai lagi pesakit sana di luar ataupun adik-beradik kita ataupun kita yang belum lagi sakit. Sebab arthritis merupakan salah satu daripada penyakit yang orang kata penyakit orang tua yang memang common. Maksudnya kalau kena tu dikira sebagai normal lah. Tapi sebenarnya saya nak cerita pada anda pada malam ni, mungkin tak perlu kita terima sebulat-bulatnya mengatakan arthritis adalah satu macam penyakit yang wajib berlaku apabila kita mencecah umur atas pada umur pencen. Sebenarnya tak semestinya. Boleh? Okey, jadi kalau macam tu kita ucapkan selamat datang. Kalau sudi tolong tekan sekejap, boleh tak? Share, like, love, dan kalau boleh PM kat kawan-kawan suruh masuk supaya kita boleh mulakan dengan cerita arthritis. Sebenarnya adalah satu penyakit yang memang kalau betul-betul arthritis yang betul-betul sakit tu, sakitnya yang amat sangat, terutama sekali kalau saya cerita ada 4 jenis arthritis pada malam ini. Tapi kita fokus kepada 1-2 dahulu supaya you tidak confused. Walaupun saya dah buat arthritis ni setahun lepas dulu, tapi dah ada updated, maksudnya knowledge ataupun ilmu-ilmu yang baru sampai yang harus kita kedepankan. Baik, semua dah sedia ya. Kalau ada pen, pensel, sila sediakan buku nota pun. Arthro ataupun arthritis. Datang daripada perkataan asalnya arthro, maksudnya sendi. Okey, kalau you dengar perkataan excuse me, perkataan itis tu maksudnya apa? Maksudnya inflamasi. Boleh? So sendi yang inflame. Sorry. Okey, minta maaf Okey. Yang penting kalau ada inflamasi kita kena tahu ada beberapa ciri-ciri seperti panas, merah, bengkak, sakit dan tidak boleh berfungsi seperti normal yang biasa kita pakai sendi-sendi kita tu. Dan sendi selalunya kalau osteoarthritis, osteo pun datang daripada perkataan tulang, arthri maksudnya sendi, itis maksudnya inflamasi. So apa saja yang berasal daripada tulang dan ada dia punya tulang radangnya, cartilage-nya tu, kalau dah haus atau orang utara panggil dah hui dah haus kan, dah cartilage tu dah orang panggil dah terbongkar ataupun dah lusuh, tinggal tulang aja. Antara tulang bertemu dengan tulang tu yang amat menyakitkan sebab nerve dah mula terbuka dan terkena, signal tu sampai ke otak, sakit sangat. Walaupun kadang-kadang tidak ada bengkak yang serius, tidak ada merah, panas dan sebagainya, tapi tetap sakit tu sentiasa, cuma lebih tinggi atau lebih rendah aja. Jadi tuan-tuan puan sekalian, boleh tak you kalau ada sakit arthritis per 10 tulis kat saya you sakit berapa kalau masa dia tengah menyala tu. Kalau tengah sakit betul tu ada tak? Kalau 10 per 10 tu memang you tak boleh pun, gerak pun tak boleh. Satu. Nombor 2, angin lalu pun sakit. Macam orang kena gout kan, ada arthritisnya juga kan. Okay, so osteoarthritis tu tulis kat situ per 10. Saya nak tengok secara rambang berapa per 10 waktu sakit yang sebenarnya. Okey, boleh tahan tak? Kalau bawah pada 5 per 10, saya rasa tak payah kita cerita lah malam ni. You boleh cari Panadol je kan. Tapi ni takat Ponston ke, Voltaren ke, kod-kod lah dia nak boleh impak sedikit. Tu pun lama kelamaan, lepas 2-3 tahun kalau ambil 50mg dah tak jalan, kena ambil 100mg pula. Betul tak? Jadi inilah saya nak cerita malam ni. Satu ialah dari sudut overuse, yang terlalu banyak kita pakai, terlalu lebih kita bersukan dulu ataupun lari maraton lama sangat dan sebagainya. Tetapi saya nak bagi tahu kepada anda yang suka bersukan, jangan berhenti. Sebab apa? Bersukan bukanlah antara penyebab utama kenapa you kena osteoarthritis. Sebenarnya yang tak bersukan lebih banyak kena. Saya ulang lagi sekali, yang tak bergerak lebih banyak kena arthritis daripada yang bergerak. Faham? Jadi sebab itulah kalau saya kata exercise yang ringan untuk memperbetulkan keadaan, berarti salah satu cara rawatan ialah exercise. Maka exercise bukanlah sebagai penyebab utama kenapa you kena arthritis, kecuali kalau
you tak berhenti-berhenti lah lari hari-hari sampai tak ada rehat langsung, itu tak masuk akal lah pula. Mungkin you akan dapat overuse injury. So osteoarthritis secara ringkas ialah overuse injury. Itu nombor satu, okay, yang paling ramai orang kena. Nombor dua, yang orang confuse tadi dalam topik saya bagi kod-kod, mana you tahu you kena rheumatoid. Rheumatoid arthritis ni, kalau yang bukan berkaitan dengan macam SLE, sebab rheumatoid arthritis ni adalah dia bukan overuse, dia bukan masalah mechanical, dia masalah autoimmune. Auto maksudnya sendiri, immune tu maksudnya sistem daya tahan. Sistem daya tahan sendiri tu dah melawan diri sendiri, faham tak? Jadi bila dia melawan diri sendiri, dia attack. Macam autoimmune disease seperti dapat SLE, systemic lupus erythematosus, ataupun penyakit seperti psoriasis. Pernah dengar tak? Penyakit kulit, ataupun penyakit seperti even thyroid, semua tu pun kalau nak ikut ada autoimmune juga, okay? Dan masalah Crohn's disease, masalah ni lah perut you dan sebagainya, masalah usus. Ramai orang yang kena autoimmune ada juga tersangkut dengan sendi-sendinya pun bermasalah. Maka sendi dia tu pun akan menjadi isu. Dan kalau dites, ni dia perbezaannya antara arthritis biasa, osteoarthritis, OA, osteoarthritis, dengan RA, rheumatoid arthritis. You pun sekarang kena sebut perkataan RA lah. I ada RA, macam style sikit, padahal sakit gila tu. Sebab RA ni, rheumatoid arthritis, salah satu daripada faktor utama ataupun ciri utama ialah dia kena ada blood test dan doktor tengok ada rheumatoid factor. Faham? Arthritis yang biasa tidak ada rheumatoid factor, tapi sendi-sendi yang kena hampir sama. Kalau arthritis boleh kena lutut, yang ni lagi boleh kena lutut, bahagian pinggang, bahagian pergelangan tangan, pergelangan kaki, jari pun boleh kena. Jangan heran. Bahkan rheumatoid arthritis, kalau ikut-ikut, kalau yang ada SLE, lupus tu ataupun psoriasis, mereka boleh kena sampai masalah-masalah seperti apa lagi sampai boleh demam pun ada, sampai boleh mengganggu paru-paru, jantung, ada rashes, setengah orang rasa letih, mata jadi kering. Dia mengganggu sistem satu badan kita, boleh kacau kan. Sampai kulit-kulit yang jadi berkeping-keping tu, faham? Okey, jadi kesianlah kalau rheumatoid arthritis ni dah lah sendi sakit. Kalau takat sendi saja tak apa, dia campur lagi dengan organ-organ atau sistem-sistem yang lain. So rheumatoid arthritis agak lebih parah bagi saya, RA. Okey. Namun jangan putus asa, malam ni kita cuba lawan ya. Okey, infection nombor 3. Kan saya janji 4. Nombor 3 ialah masalah sendi yang berinfeksi. Maksudnya ada jangkitan kuman yang mungkin daripada mulut sendiri, daripada gigi ke, daripada luka ke, dia boleh masuk. Itu dipanggil septic arthritis. Maksudnya yang dah mikrob, ada terutama sekali bakteria lah. Ada kadang-kadang masalah sexual transmission seperti gonorrhea, seperti chlamydia, semua ni hati-hati juga ya kalau yang berkelamin semua tu. Baik, sambung. Last kali ialah masalah penyakit sendi yang ada deposit, maksudnya ada pelaburan daripada tingginya uric acid, katakan dia melabur kat kawasan sendi, siap. Sendi-sendi selalunya gout kan, dia suka pergi ke apa orang panggil jari-jari kaki, terutama sekali ibu jari kaki, sendi tu. Mana lagi dia suka pergi ke pergelangan kaki, tangan, jari-jari, kadang-kadang naik sampai ke siku, ada orang naik sampai ke dada pun boleh. Gout ni jangan main-main. So ada 4 ni, saya nak tengok sebahagian besar daripada anda kena arthritis yang mana satu. Sila tulis kat situ, saya boleh baca sikit. Okey, baik. Anda kena berhati-hati sebab semua penyakit arthritis ni memang sakit semuanya. Cuma yang mana satu dan ketika mana you sakit tu bergantung pula kepada you punya severity, betapa seriusnya you kena. Selalunya per 10 saya baca mungkin ada yang atas pada 8, 9 per 10 biasa. Kalau makan ubat dia turunlah sampai kadang-kadang macam 0 pun. Tapi bila habis ubat tu punya power, you naik balik ke 4, lepas tu rasa 5, mulalah naik ke 8, 9 lagi sekali you cari ubat tu. Maka kadang-kadang kesan sampingan yang ujung-ujungnya sampai kidney failure. Pernah dengar? Orang dapat kena buat dialisis dan sebagainya, disebabkan oleh masalah
bukan sakit itu saja disebabkan oleh makan terlalu banyak ubat-ubatan. Baik. Sekarang tiba masanya you dah tahu 4 jenis. Macam mana cara kita nak menyelesaikan dan kenapa benda ni boleh berlaku. Ramai orang tak tahu pun sebab. Kadang-kadang dia jadi je, kesian juga, terutama sekali macam rheumatoid tu, tak tahu apa-apa, tak tahu jadi je. Tapi rupa-rupanya kajian demi kajian mengatakan salah satu daripada punca utama ialah masalah kortisol. You dengar-dengar kortisol ni rupanya ada kaitan dengan stres kan? Betul. Salah satu daripada masalah penyakit arthritis ni, heran saya pun terkejut juga, latest ni orang dah confirm stres adalah antara penyebab pencetus utama kenapa kita boleh kena arthritis. Dia ada kaitan dengan hormon yang dinamakan steroid. Kortisol ni kan kalau you fikir-fikirkan balik, dia adalah steroid. Berarti dia sebenarnya mententeramkan keadaan-keadaan inflamasi ni. Tapi bila dia terlalu tinggi, disebabkan terlalu banyak kortisol, disebabkan kita stres ataupun kita sedih, murung, atau selepas ada trauma, ada peristiwa-peristiwa yang begitu menyakit dan perit dan sakitnya hati, ataupun tidur tak cukup dan gaya hidup yang haru biru. Nah, yang ni salah satu daripada penyebab confirm. So, salah satu daripada jawapannya ialah untuk menyelesaikan masalah arthritis yang tidak ada ubat, tak tahu kenapa tak baik-baik sampai sekarang, adalah mengurang atau mengkontrolkan stres. Nombor 1. Nombor 2 ialah diet. Confirm lah. Apa-apa pun kan, semuanya bermula daripada perut, betul tak? Penyakit apa pun bermula daripada perut. Maka salah satu penyebab utama ialah bahan toksik terlalu banyak dalam badan kita, ataupun badan kita hypoxic. Satu, toksik, benda beracun, benda yang banyak, benda-benda berkarat dalam badan kita. Nombor 2, hypoxic. Hypoxic maksudnya tak cukup oksigen. Kenapa tak cukup oksigen? Contoh, kalau badan kita terlalu acidic, ataupun terlalu alkaline pun tak boleh juga. Ini ada kaitan dengan pemakanan. Sebab tu saya nak bagi nasihat, siapa yang nanti kalau nak makan lemon tu, jaga baik-baik. Lemon tidak bagus untuk penyakit rheumatoid arthritis. Lemon cuma bagus untuk orang sakit gout. Saya ulang lagi sekali, semua penyakit-penyakit yang arthritis yang berbentuk rheumatoid ni tak boleh ambil lemon. Tetapi yang gout digalakkan ambil lemon. Ini sebagai permulaan untuk rawatannya. Sekejap, nanti saya cerita lebih detail lagi sekali. Tapi kita habis dulu dengan kenapa lagi berlakunya arthritis ni. Selain daripada overuse, selain daripada saya kata apa tadi, masalah stres, lepas tu diet yang tinggi dengan masalah gula. Confirm? Jadi kebetulan kita dah belajar tentang DND diet, ikut je DND diet, selamat. Sebab dia pun tak suka you ambil susu untuk orang yang kena arthritis ni, dan yang terlalu tinggi dengan makanan yang berdaging. So betul lah. Siapa-siapa yang ada masalah insulin resistant tu kan, terlalu tinggi makan benda manis, insulin tinggi, lama-kelamaan insulin tu jadi malas, itu dipanggil insulin resistant. Alright, so ini bermasalah sehingga kan boleh menjadi arthritis. Macam-macam pasal gula ni, sampai arthritis pun boleh menjadikannya sebagai penyebab pula. Sian gula ni. Fikir-fikir balik, adil tak orang menyalahkan gula? Tapi nak buat macam mana? Memang confirm banyak penyakit yang disebabkan oleh terlalu tinggi makanan yang bergula dan karbohidrat yang refined. Saya ulang, karbohidrat yang telah diproses. Tadi saya kata sikit tentang orang yang tak suka bergerak langsung, always dengan gadget saja kan. Suka, budak-budak muda sekarang dah mula main game saja, dah tak mau lagi dah pergi padang, keluar rumah jarang sekali. Maklum sajalah, bahkan 2-3 tahun ni lagi teruk sekarang. Lepas tu siapa yang tak boleh makan gluten, jangan makan gluten. Dia juga boleh menyebabkan radangan. Seterusnya, minyak-minyak yang anda pernah dengar, minyak orang panggil bunga-bunga seperti apa, sunflower, bunga sunflower, bunga canola oil, apa lagi, soya oil, oil yang datangnya daripada sayur-sayuran yang dihydrogenatkan.
Jadi kalau nak ambil minyak, saya dah cerita banyak kali, ambil minyak seperti minyak kelapa lah senang, ataupun minyak kelapa sawit pun bagus, minyak olive pun bagus, minyak sacha inchi oil pun boleh dah sekarang untuk kita buat untuk saute tu masak tumis boleh, no problem. Okay. Baik, sekarang kalau boleh, apa lagi yang you tak digalakkan? Low grain, ni biji-biji rain yang telah diproses pun, ramai orang takut ambil gandum semua ni, takut gluten lah tadi. Kalau you dah tahu ada gluten, berhati-hati kalau you tak boleh ambil barley. Kalau setiap kali you minum barley ataupun isi barley tu, kalau you makan yang saya suruh tu kan, you rasa lebih menyala, tak usah makan lah. Ada juga jenis setengah orang tu tak boleh makan makanan yang ada allergen tu yang menyebabkan you alahan, seperti kalau you tak boleh ambil kacang, you jangan ambil kacang. Sebab apa? Kalau you ambil kacang, benda tu menyala, itu berarti you allergic kepada kacang. Setengah orang tak boleh ambil makanan-makanan seperti terung, tak boleh makanan seperti tomato kan, yang ada purin dan sebagainya. So apa saja makanan yang menyebabkan you rasa sakit dan perit, berarti you allergic, dan lain orang lain dia punya alahan. Baik, kita dah habis, ada sikit lagi. Sekarang tiba masanya saya bagi apa yang you boleh buat dan boleh makan dan seharusnya buat. Nombor 1, okey, saya kata tadi diet, ikut balik DND diet, nombor 1. Nombor 2, stres, dah jaga. Nombor 3, turmeric. Semua tahu kan, kunyit 5 kali ganda. Kalau you campur dengan lada black pepper, lada hitam, 1 kali ganda rasionya. Boleh ingat kadarnya? 1 lada hitam, 5 kali ganda kunyit. Maksudnya kalau beberapa sudu, kalau you nak buat secara besar-besaran, banyak-banyak lah, nak simpan dalam botol, lepas tu sekali-sekala nak buat teh, you campur balik dengan you punya teh hijau boleh, dan dibenarkan you campur dengan orang panggil garlic pun boleh. Tahu garlic? Garlic itu bawang putih. Baik, saya nak nasihatkan bagi anda yang dah tahu tentang garlic ni, jangan sekali-kali terus masuk garlic seketul macam tu. Kalau boleh you ketuk dia, bagi dia pecah dan berbau sedikit, dia punya apa dipanggil allicin tu kan, biar 5-10 minit dulu, biar dia orang panggil keluarkan dia punya bahan senyawa, bahan aktifnya, dia campur sama dia sendiri, baru boleh pakai lepas 10 minit. Kalau tidak, rugi besar, tak ada power lagi dah. Faham tak? Macam kita ambil turmeric tadi, kalau tak dimasukkan dengan lada hitam, dia rugi besar. Sebab apa? Lada hitam itulah sebagai dia yang pencetus untuk disenangkan dia absorb dalam kita punya usus. Baik, sambung. So saya kata apa? You boleh buat teh turmeric dengan lada hitam, dengan nak campur green tea, ataupun campur dengan garlic. Kalau nak manis, masuk stevia, ataupun honey boleh. Setengah orang tukar ginger, ambil halia. Setengah orang masuk tiga-tiga sekali, boleh, tak ada masalah. Turmeric, garlic dengan ginger, tak ada masalah, boleh. Ini antara yang bagus. Lepas tu, siapa yang ada chia seed, setiap kali you makan fiber up tu, minum, tahu fiber up kan, yang ada Arabic gum, yang ada serat, kita masukkan dengan chia seed biar dia kembang. Untuk jaga apa? Untuk jaga you punya bakteria. Rupa-rupanya bakteria dalam perut tu memainkan peranan juga untuk arthritis. Kalau you tak jaga dia tak happy, arthritis akan lebih menyala. So bagus kita jaga bakteria dengan pakai apa? Fiber up, dicampurkan sedikit dengan chia seed. Kalau tak ada chia seed pun tak apa. Seterusnya, anda digalakkan ambil, kalau tadi nak campur dengan santan pun boleh. Turmeric tadi, kalau tak mau masuk benda-benda lain, tak mau main dengan teh, you masukkan dengan santan yang fresh pun bagus. Untuk sakit ni, saya cerita untuk sakit arthritis ni. Lepas tu, siapa yang pandai pergi beli, cari castor oil, CASTOR, castor oil, beli sedikit cayenne pepper, chili flake. Okey, lepas tu you campur dia, tapi ni untuk urut di luar, sapu di luar, sapu kat kulit. Lagi satu untuk kita nak urut, pakai rosemary campur chamomile. Saya ulang lagi sekali, essential oil yang boleh dimainkan untuk you urut, buat macam minyak angin tu, namanya rosemary dan chamomile. Untuk sakit-sakit yang betul-betul
kat luar tu urut pun kadang-kadang dia ada impact sambilan you tunggu you punya spice atau herba yang you minum tu. Baik, kalau tak baik juga, buat permulaan you mainkan dengan RX Sacha Inchi Oil. Dengar, RX Sacha Inchi Oil, sebab omega 3 adalah anti-inflamasi yang terbaik. Sebab tu dia orang selalu recommend apa? Minyak ikan. Kalau you dah tahu, minyak ikan memang selalu saya kata apa? Kurang selamat sekarang ni, itu je. Kalau tidak, minyak ikan masih lagi terbaik. Sekarang kita dah jumpa yang lebih baik, 15 kali ganda power daripada minyak ikan untuk omega 3 nya. Jadi kita perlu banyak omega 3 sekarang. Namanya ialah apa? RX Sacha Inchi Oil. Silakan. Lepas tu you tolong campurkan dengan habatus sauda yang datangnya daripada herba gel. Tetapi saya sekarang mengingatkan kembali bagi mereka yang ada arthritis, jangan ambil lemon water. Lemon water cuma digalakkan untuk gout. Sodium bicarbonate semua yang alkaline tu semua tu buat dengan apa? Air semua tu campurnya minum tu untuk gout. Tapi kalau untuk osteoarthritis ataupun untuk rheumatoid arthritis, you kena ambil yang acidic sedikit. Seperti apa? Seperti apple cider vinegar, ACV, ataupun cuka kurma, ataupun cuka buah tin. Baik, kita habiskan dahulu. Kalau you dah buat semua yang saya cerita ni, masih lagi bisanya tak mau hilang. Saya tahu sangat-sangat ni, sebab saya bekas pesakit gout. Sekarang pun mungkin 5 bulan 4 bulan sekali lah attack. Sebab apa? Saya dah jumpa dia punya formulanya untuk orang yang arthritis, sama ada OA ataupun RA. You boleh ambil apa dinamakan RX9 ataupun RX dengan RX11. Saya ulang, RX9, RX11. Ingat ni ya. Kalau you tak tahu kat mana nak dapat, benda ni memang tak ada dijual pun. Dia kena kita buat daripada compounding pharmacy. Saya sendiri kena sign, buat prescription untuk dia orang sign betul-betul untuk nama siapa sekian-sekian yang sakit tu sahaja boleh terima ubat tu. Dia berbentuk suplemen, tetapi sebab dia dibuat dalam bentuk kapsul, kita kena pakai compound pharmacy. Ini bawah kementerian punya arahan. Kita kena ikut betul-betul ya. Tapi bagus, herba-herba ni memang very sharp, very very powerful. Untuk mereka yang dah buat semua masih lagi tak baik, RX9, RX11 untuk arthritis. Untuk gout, saya bergantungan pada satu ketika dulu dengan RX9 dengan RX10. Sekarang saya dah kurangkan dah, ambil dos yang paling rendah. Herba ni pembelajarannya daripada apa? Daripada traditional Chinese. Orang-orang yang traditional Chinese medicine lah yang bagus ni. Okay? Yang ni you kena minta daripada admin saya ataupun daripada dropshipper yang akan bantu you. Jangan malu minta pada dia orang. Dia orang tahu mana nak cari. Seterusnya you kena cari, saya bagi tahu, vitamin D3K2. Yang ni kena you ambil kalau tengah betul-betul sakit sangat dah 2-3 bulan ni tak mau baik sangat, you kena ambil sampai 20,000 international unit. Dan K2 nya lebih kurang 200 microgram. Saya ulang, untuk mereka yang sakit betul-betul, saya dah bagi tadi RX9, RX10 untuk gout, RX9, RX11 untuk arthritis termasuk rheumatoid pun. Bila dah baik, you kurangkan dos, tetapi you kena maintain dengan juga D3K2. D3 nya minimum 20,000 international unit. Lepas tu K2 nya berapa? 200 microgram. Faham? Ini pun you minta daripada saya punya dropshipper banyak kat sini. Okay. So yang ni wajib sebab ramai sangat yang tak cukup D3K2. Seterusnya, you kena tingkatkan makanan-makanan yang tinggi dengan potasium. Saya ulang lagi sekali, potasium. Ramai orang yang ada masalah arthritis, potasiumnya tak cukup. Okay. So makanan potasium yang banyak seperti avocado, seperti apa lagi, ubi kentang yang dengan kulit tu yang banyak sekali, buah jambu, pisang, semua ni banyak potasium. Kalau rasa-rasa you tak rajin makan, you pergi ambil kat farmasi, kata you nak potasium supplement, you kena ambil sampai lebih kurang 5,000 ke 6,000 miligram per day. Saya ulang lagi sekali, 5,000 hingga 6,000 miligram per day. Sementara dia nak baik, bila dah baik turun balik kepada 4,000 pun cukup. Average kita perlukan about 4,700 miligram per day.
Tapi kalau you makan banyak makanan yang dah tinggi potasium, you cuma ambil half of the dose pun cukup. Okey. Lagi satu, kurangkan gula, saya dah cerita. Dan ada sikit lagi, siapa yang boleh pergi buat ozon terapi atau hydrogen terapi. Saya ada dua ni ada dulu, tapi sekarang sebab PKP 2 tahun ni saya dah tak buat dah benda tu. Tapi hydrogen terapi antara yang paling orang kata apa, senang dan selamat. D3 saya dah kata, potassium, zinc. Kalau nak main dengan satu lagi essential oil yang ujung sekali yang ini ialah namanya oregano, ataupun kalau you nak beli sayur pun ada jual sayur oregano. Kita tutupkan pada malam ni dengan satu kaedah yang you tak akan lepas kalau ikut DND diet, iaitulah berpuasa. Kita puasa malam, macam sekarang kita dah tak makan apa sampai besok pagi, minum boleh. Lepas tu kita puasa Senin dan Khamis, dan termasuk hari putih 13, 14, 15. Buat je. Dan jangan buka puasa dengan banyak bahan-bahan yang balik kepada style lama, gula, susu semua tu. Cukup. Jadi kita ngam-ngam timing kita pada malam ni. Jangan lupa untuk permulaan, bagi mereka yang sakit baru, orang kata apa, 7 or 6 upon 10, takat Sacha NG oil dengan fiber up dengan apa satu lagi saya panggil herbal gel tu pun dah cukup. Okay. Tapi kalau dah menyala sampai 9 upon 10, tiap-tiap kali sampai mengerang, sakitnya sampai tak boleh nak pergi toilet pun tak boleh, minta you ambil apa saya kata tadi, RX9 dengan RX11 untuk arthritis. Dan yang jangkit gout, pastinya you mesti cari RX9, RX10. It's amazing. Saya tak malu cerita sebab saya adalah memang pesakit kronik gout. Sebab bila you kena cancer, kadang-kadang dia punya one of the side effect is gout. Sebabkan bila pecahnya cancer cell tu kan, dia boleh pecahkan juga sampai boleh keluar uric acid tinggi dalam badan saya. Itu rezeki Tuhan bagi kepada saya untuk belajar, dan saya kongsi dengan anda, dan saya mendoakan anda semua supaya dapat belajar dan cerita kepada seramai mungkin. Boleh kalau sudi. Yang penting hidup anda bahagia, dan kita semua nak pergi ke mana? Ke syurga nanti insyaAllah. Okay? Dunia bahagia, akhirat syurga. Dan make sure you let go, make sure stress down, ni arthritis ni jaga baik, dan feel good insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari pencabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimmune terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.